Bila imam sujud sahwi tak kena pada tempat, maka hukum dia apa? Dia tak boleh ikut. Sebab dia tahu salah. Tapi kesalahan imam tu mujawazah kena dekat dia balik. Iaitu dia sekarang sujud sahwi balik. Dan demikian lagi jika mengikut imam, jika makmum akan imamnya pada sujud sahwi, kemudian diketahui dalam sujudnya bahawa sujud imam itu tersalah. Ini satu masalah besar ini. Demikian lagi dia kata jika mengikut makmum akan imam pada sujud sahwi. Imam sujud sahwi, dia turun sujud sahwi. Kemudian setelah dia sujud sahwi bersama imam dalam sujudnya, dia ketahui apa? Bahawa sujud imam itu tersalah pada sujud sahwi. Bermakna dia tengah sujud sahwi, dia tengok mana ada kes imam sujud sahwi ni. Dan dia yakin bahawa imam sujud salah. Nah, saya wajib atas makmum itu kembali pada duduk. Bahawa masalah, empat masalah. Dengar baik-baik Ini kan rugi banyak tengok. Kemudian jika dikendaki mufarakah dengan imamnya, mufarakah dengan niat. Dan sujud sahwi ya. Jadi kalau kendak menanti imam salam, imamnya kendaklah dinantikan dia dan sujud sahwi dia. Banyak masalah. Berapa masalah dia ni? Empat masalah ni. Empat masalah, tengok tu. Sebab kena datang awal, jangan lewat, kena banyak masalah tinggal. Jangan leka-leka, banyak masalah ni. Pertama tadi masalah apa? Jika diketahui bahawasanya imam tadi salah dalam sujud sahwi, kan? Jadi dia tidak boleh ikut imam tersujud. Contohnya imam tak baca surah, maka tak dituntut baca sujud sahwi. Tiba-tiba imam pergi sujud sahwi, maka hukum dia apa? Dia tak boleh ikut. Dia tak boleh ikut. Maka lepas salah imam pula, dia pula sujud sahwi. Sebab apa dia sujud sahwi? Sebab salah imam. Tu. Di sini pula dia sujud sahwi dengan imam. Imam sujud sahwi, dia sujud sahwi. Tengah-tengah sujud sahwi, dia tahu imam buat sujud tak kena. Sebab tak ada perkara yang ada kes boleh sujud sahwi. Sedangkan dia dah sama-sama dengan imam sujud sahwi, macam nak buat? Wajib dia bangun balik. Dia kena bangun balik. Sebab apa? Imam tempat dia tak kena tu. Baik. Sekarang salam imam, dia pula sujud sahwi balik. Sebab apa? Sebab salah imam. Faham? Pusing-pusing masalah ni. Tengok. Imam sujud sahwi, dia sujud sahwi. Tiba-tiba dia tahu imam tak betul sujud sahwi. Ketika dia tahu imam tak betul, wajib dia bongkar balik, bangun balik. Baru tak ikut dalam keadaan salah imam. Kemudian salah imam tadi tu, bagi dia pula sujud sahwi kan. Habis. Syahadan. Manakala lupa makmum padahal lagi dalam mengikut imam yang suci. Manakala lupa makmum padahal lagi dalam mengikut imamnya yang suci, ditanggung oleh imam. Sebab imam boleh tanggung kalau dia suci. Kalau dia suci, dia tak boleh tanggung makmum. Ditanggung oleh imamnya, maka jangan ia sujud kerana lupanya itu sebab ditanggung imam. Banyak masalah kan ni. Syahadan, manakala lupa makmum padahal lagi dalam mengikut imamnya yang suci, ditanggung oleh imamnya, maka jangan ia sujud sahwi kerana lupanya, sebab telah ditanggung lupanya oleh imamnya pada ketika mengikut akan dia, mengikut akan imam. Jadi dalam masalah sembahyang Jumaat ni tanggung-menanggung. Ada kala imam tanggung makmum, ada kala makmum kena tanggung ke imam. Yang tadi makmum tanggung ke imam, imam pergi sujud sahwi tak kena. Bila imam sujud sahwi tak kena, makmum tanggung, dia pula kena sujud sahwi. Dia sujud sahwi sebab apa? Disebab kesalahan imam. Dan jika ada imam ni itu berhadas, maka dia ditanggung, ia akan lupa makmumnya. Kalau imam itu berhadas, maknanya dia tak ditanggung. Dan lupanya yang dahulu daripada mengikut imamnya, dan kemudian daripada mengikutnya ke imam, maka tiada ditanggung oleh imam. Imam tak tanggung. Dan jika sangka makmum akan sudah salam imamnya, maka memberi salam ia. Kemudian nyata bahawa imamnya belum lagi memberi salam. Ni salah apa? Salam makmum. Imam tak tanggung. Maka hendaklah ia memberi salam pula serta imamnya, dan tiada sujud sahwi kerana lupa ni tanggung imam. Ini masalah dia. Ini masalah salah kita ditanggung oleh imam. Dia semayang balik dinding, kan? Tak capur semayang tadi, budak tak bersihat, dia beri salam kuat, Assalamualaikum. Jadi diingatkan salam imam, suara sama dengan imam, dia pun beri salam. Tengok imam tak beri salam lagi. Bermakna dia salah situ, dia tersilap. Salah di sini imam tanggung. Apabila imam tanggung, mana dia tak sunat sujud sah. Sebab asal kaedah kita, bila dia melakukan perkara batal semayang dengan lupa, sunat sujud sah sahwi. Dia pergi tambah 5 rakaat semayang, tiba-tiba dia ingat dah 5, maka tak batal semayang ni sebab dia lupa, tapi dia kena sujud sah sahwi. Sekarang masalah ni imam tanggung. Dia orang lain salam, dia ingat imam salam, dia pun salam. Bila salam dia salah tu. Tiba-tiba dia teringat. Ketika tu maknanya apa? Dia sambung semayang tu. Bila imam salamkan, dia pun salam balik. Kemudian dia sujud sah sahwi. Sebab kemudian tak payah sujud sahwi. Sini tiada sujud sahwi kerana apa? Lupanya ditanggung oleh imam. Dan demikian lagi jika lupa makmum akan rokok umpamanya. Makmum lupa akan rokok, dia ikut imam, dia lupa rokok. Macam mana nak taswir gambar dalam masalah? Imam depan, dia bila lupa rokok, betul kan? Macam mana nak taswir, nak gambarkan masalah yang berlaku? Sedangkan imam depan dia, macam mana pula imam rokok, dia tak rokok? Kan? Panak, wah, ni lagi tinggi makam. Ini ditaswirkan masalah dia, teringat bahawa sujud dia tak, rokok dia tak jadi. Dia rokok tadi dengan imam, tapi dia ingat, rokok tadi tak ada tumak ninah. Bermakna rokok dia dikira tidak sah. Dia sedar bagi tomak ni rokok dengan imam, tapi rokok dia tadi dia yakin tak ada tomak ni. Tomak ninah, dia bergoyang-goyang lagi dah dia tidak. Bermakna rokok dia tidak terpakai. Itu boleh taswir itu. Kalau taswir imam rokok dia tak rokok, kata panak apa? Jadi maknanya jika lupa makmum akan rokoknya, dengan bahawa rokok dia maknanya ditaswirkan, digambarkan tak jadi.
Ya, maka hendaklah dia menambah serakaat. Dia kena ikut imam, tapi dia kena tambah serakaat kemudian salam. Kalau dia sembahyang seorang diri, dia kena dapatkan tu. Dia tengah sujud, tiba-tiba dia teringat sujud dan rokok dia tadi tidak diiktibar, mana tidak ada tumaninah. Sebab disuruh kita hadiskan farqa hatta tatma'inna, ya, raki'an. Hendaklah kamu rokok hatta tatma'inna raki'an, sampai ada tumaninah dalam rokok. Apa makna tumaninah? Sukunun baina harakatain, diam antara dua gerak. Kadar dia kadar subhanallah, 4 second lebih kurang. Ya, mana dua gerak? Pada rokok mana gerak? Gerak pertama pergi rokok satu. Gerak kedua i'tidal. Tu dua gerak antara tu ketiga rokok tu. Dia kena duduk, jangan bergerak apa-apa. Ya, senyap. Tiba-tiba dalam sujud dia teringat, confirm tadi masa dia rokok dia yakin memang tak ada tumaninah, bergonggah lagi dia bangun. Ketika itu wajib bagi dia terus bangun. Bangun, rokok balik. Itu kalau dia sembahyang seorang diri. Sekarang dia nak buat macam tu tak boleh sebab dia terikat dengan imam. Sekarang ikut imam. Sekarang habis salam dia kena tambah serkan lagi. Ya, faham? Kau bagi kau masuk awal, tambah-tambah apa lagi? Kau diam, kau tak faham, pergi buka 136 bagi bawah kali. Wah, ni siap bagi buku surat dah handal tu. Buka pura tadi tu. Bagi bawah kali. Maknanya jika lupa makmum akan rokok umpamanya, maka hendaklah ia menambahi serkan. Apa makna menambahi serkan? Mana dia tak boleh dapatkan tu, dia kena ikut sebab dia tertambat dengan imam. Habiskan sembahyang, imam salam dia bangun. Habis. Maka jangan ia sujud sahwi. Sini pula tengok ni. Salah banyak tadi. Jangan ia sujud sahwi sama ada ingat dia dahulu daripada salam imamnya atau kemudian. Kerana rupanya ditanggung imam. Ini masalah, lupa kita ditanggung oleh imam. Kalau nak kira tadi dia kena sujud sahwi. Sebab dia melakukan perkara yang batal ke sembahyang, cuma tak batal dengan sebab dia terlupa. Ya. Tumaninah tak ada tadi, kalau sembahyang tak tumaninah sampai salam dia batal sembahyang. Tapi masalah sekarang dia terlupa. Ya, bila terlupa sujud sahwi, tapi oleh kerana dia irtibat dengan imam, dia tertambat dengan imam, tak payah sujud sahwi sebab imam tanggung kes dia. Ini banyak kes imam tanggung. Jika memberi salam orang masbuk, apa makna masbuk? Orang yang tidak dapat kadar masa membaca Fatihah ketika ia bersama qiyam berdiri dengan imam sebelum rokok. Masa tu tak dapat. Dia panggil masbuk. Itu tarif. Hukum dia wajib ittiba' ikut imam pada sujud kalau imam sujud. Ya, dia datang dia baca Fatihah sikit, imam rokok. Ya, imam bukan sujud, imam rokok. Tu dia kena rokok. Ya, dia tak boleh buat hal dia sendiri. Itu masbuk new case. Mana imam tanggung yang dia tak siap Fatihah itu. Sekarang jika memberi salam orang yang masbuk dengan lupa, dia masbuk, dia masuk 3 rakaat, imam dah 4, imam salam dia beri salam, patutnya dia kena bangun. Baik. Sekarang jika memberi salam orang masbuk dengan lupa, patut dia kena bangun balik sebab rakaat dia belum habis. Kemudian daripada salam imam pun salam aja, dia pun salam juga, bukan? Maka naklah ia sujud sahwi kerana lupanya. Yang ni imam tak tanggung. Sebab apa? Sebab imam dah beri salam. Dari imam dah beri salam, ikatan dengan imam dah habis. Ya, jadi maknanya yang dia bagi salah tadi salah diri dia, ketinggian dia tanggung sendiri dan karang dia teringat dia pergi salam dia teringat dia tak habis lagi, dia masuk balik 1 rakaat lagi salam tambah, karang ujung dia sujud sahwi. Demikian lagi jika ingat makmum dalam tahiyat akhir meninggal suatu rukun yang lain daripada niat dan takbiratul ihram. Kalau tengah sembahyang kita lupa, kita yakin kita terlupa niat atau kita yakin terlupa takbiratul ihram, jawab dia batal terus sembahyang. Tu tak boleh tanggung-tanggung, kena buka balik, urusan dia baliklah. Ya. Yang ni lain daripada tu, dia tinggal rokok ke, ya dan seumpama ada tak ada tumaninah dalam i'tidal ke, umpama dia. Dia ingat tu, makmum dalam tahiyat akhir tu. Jawab dia apa? Hendaklah ia berdiri membawa serakaat lagi bila kemudian disalam imam. Kalau dia sembahyang seorang diri dia kena bangun terus tu. Tapi kalau terikat dengan imam, tunggu salam imam. Imam salam ni kan ditambah serakaat lagi. Habis. Kemudian jangan ia sujud sahwi kerana rupanya lagi dalam mengikut imam. Mana imam tanggung. Itu ya. Tetapi jika syak ia pada meninggalkan satu rukun yang lain daripada niat dan takbiratul ihram, maka hendaklah ia membawa serakaat kemudian daripada salam imamnya dan sujud sahwi ia kerana barang yang diperbuatnya syak ihtimal bagi lebih. Masya-Allah, fikah banyak benda. Dua masalah tapi lain hukum. Satu kena sujud sahwi, satu tak payah. Ya, yang tadi dia confirm dia tersilap. Bila silap imam tanggung. Yang sini dia syak. Bila syak dia ihtimal. Ihtimal maknanya mungkin dia lebih. Jadi dia sujud sahwi. 10 orang salam. Banyak ni. Tengok tu. Ni kalau kita pergi temu duga nampak ni. Dia tanya, kita tanya balik. Mana masalah dia sujud 2 kali sujud sahwi? Wah, lama-lama orang tanya anda pun terlupa. Sembahyang sujud sahwi, kita kalau berlaku 2-3 kes dalam sembahyang, sujud sahwi kita 2 kali je. Tapi 2 trip sujud sahwi. Pertama dia sujud sahwi sebab sujud imam salah, kemudian sekarang dia oleh kena dia masbuk. Kalau dia muafiq dia sama tak ada tambah lagi habis kita. Sekarang dia masbuk, bila masbuk sekarang dia bangun dia kena tampal balik sujud sahwi. Sebab salah imam. Sujud pertama ittiba' ikut imam, sujud kedua tampal imam. Dah macam masalah tu. Habis. Itu mana kata apabila sujud imam wajib bagi makmum itu mengikut sujud, kemudian jika makmum itu masbuk, tambah. Mana kalau tak masbuk tak ada apa, dia sama imam, okeylah habis. Tapi kalau dia masbuk, wajib muafakat bagi mengikut sujud imam. Kemudian ia sujud pula akhir sembahyang dirinya. Dan sujud serta imam itu bukan tempatnya. Itu kena hanya kerana mutaba'ah tu. Yang sujud imam tadi tempat dia tak. Dia sujud imam tadi, dia masbuk. Jadi imam ada kes, imam buat sujud sahwi, imam tak baca apa? Qunut insalan dia. Jadi imam sujud sahwi, dia sujud sahwi. Dia sujud sahwi itu kena apa? Mutaba'ah. Dia sujud sahwi kena mutaba'ah, kena ikut imam. Sebab ada kita innama ju'ilal imam liyutamma. Dia jadikan imam untuk diikut. Jadi bila imam ikut sujud dia kena sujud. Tapi tempat sujud tak tu? Bukan. Tempat sujud sahwi sebelum bermakna lepas sujud sahwi terus beri salam. Sekarang dia lepas sujud sahwi dia bangun balik. 1 rakaat lagi tambah. Jadi tempat sujud sahwi dia karang untuk dia pula. Jadi ada 2 kes, 2 sujud sahwi dia buat. Bermula sujud sahwi itu jikalau banyak sekalipun 2 sujud 2. Ini kalau sembahyang seorang diri. Ya. Dia tadi sembahyang, kemudian lupa baca
kunut. Baik. Lepas dah rakaat kedua, dia pun teringat ni sembahyang ni satu kedua, dia bangun balik. Bermakna dia tadi dah ada dua kes. Sebab dia lupakan rakaat, jadi dia tambah lagi. Maka sujudkan dua kali sekali lah. Sekali mana dua sujud? Tak payah 4. Kan duduk 4 kali. Ni apa nama sunat abad, lupa kunut. Yang ni pula sebab lupa rakaat. 4 saja tak payah. 2. Kecuali masalah tadi, masalah makmum yang mengikut imam, dia sedangkan dia masbuk. Ketika masbuk ketika itu maknanya dia kena buat 2. Pertama mutabaah, yang kedua untuk diri dia. Dan demikian lagi luput sujud sawi dengan sebab memberi salam dengan lupa. Kemudian daripada ingat yang panjang masanya pada adat, tetapi jika lagi singkat masanya sunat kembali. Tadi dia sengaja, dia tahu dia sengaja tinggal lah, tak payah habis. Tapi kalau dia terlupa, ada tafsil. Tengok masa. Kalau panjang habis. Kalau pendek dia boleh masuk balik. Ya, jika panjang pada adat, tetapi jika lagi singkat masanya, sunat dia kembali membawa sujud sawi. Dia masuk balik, dia masuk sembahyang, guna sujud sawi. Masa panjang dia apa? 6 patah perkataan. Maka sunat kembali kepada sujud sawi dengan tiada takbiratul ihram lagi lah, tak payah masuk. Masuk niat masuk dia. Aku kembali kepada sembahyang, tak masuk balik sembahyang. Dengan syarat jika tiada mendatangi atau perkara yang menafikan sembahyang. Jangan tadi salam nak masuk balik dia terkentut habis-habis tak boleh gila batal sembahyang. Maka jika mendatang atas ni kemudian bersalam, dia ni risiko besar lah. Dia tak sawi, dia niat masuk, pergi niat masuk belum salam terkentut habis batal sembahyang. Dia ambil sunat habis batal sembahyang, dia ambil sembahyang balik dia balik. Kemudian dia bersalamnya barang yang menafikan sembahyang seperti keluar ya waktu Jumaat misalnya dia. Atau ya niat iqamah bagi orang qasar. Itu maknanya apa? Habis waktu sembahyang. Dia sembahyang Jumaat ujung waktu ya. Ada satu tempat sahabat saya satu negeri Sembilan tapi tak di tempat lah ya. Kampung tu macam Hai Capral. Nak sembahyang Jumaat tunggu nak 40 tu kadang pukul 3.30 baru boleh sembahyang. Kadang-kadang tak dapat sembahyang sampai masuk asar tak cukup 3-40 orang sembahyang tu orang sampai pegawai syarak terpaksa pergi rumah-rumah pergi nasihat. Yang kelakar tu macam Hai Capral tu. Tok Imam datang dia bawa senapan patah dia keluar. Tok Imam kan buka masjid nasihat dia keluar ni nampak senapan patah dia tunjuk dia ke masjid. Oh ni lagi gana tu. Jadi masalah ni berlaku bila kita tunggu waktu dah nak habis dah kan kita pun sembahyang zuhur. Dia sembahyang zuhur berlaku imam dah pernah tunggu dia terlupa pula sembahyang dah kena sujud sawi kan. Misalnya dia adalah perkara-perkara yang menyebabkan dia kena sujud sawi. Jadi berlaku sini. Kalau dia masuk balik sujud sawi sedangkan dia masuk dia balik sembahyang sujud sawi orang bang asar habis balik batal sembahyang. Waktu dah habis. Ataupun iqamah dia tengah musafir bila dia niat iqamah dia habis bermakna sembahyang tu jadi rosak itu masalah dia. Atau dia masuk sepadan kampung dia balik maka habislah rukhsah safar. Bila habis rukhsah safar sembahyang dia jadi belum habis batal Kemudian dia bersalam atau habis safarnya dengan sebab sampai perahunya kerana dia di laut lah sampai ke tempat dia. Kemudian daripada salam sebelum salam maknanya dah sampai sempadan kampung dia balik dia masuk maka jawab dia batal. Atau melihat akan air orang tayamum. Masalah sembahyang dengan tayamum tiba-tiba dia masuk sujud sawi dia masuk balik nak sujud sawi orang bertunjuknya ada air habis. Tayamum dia batal sembahyang dia pun batal. Atau habis masa menyapu muzah banyak masalah ni. Dia menyapu muzah bagi mungkin sehari semalam sepatu kulit kan satu stokin tu maka dia boleh beri rukhsah bila dia sampai sapu wuduk kaki tak payah buka pakai sapu atas dia. Maka kalau orang mungkin 1 hari semalam 1 hari semalam kalau orang musafir 3 hari 3 malam tiba-tiba berlaku masalah tadi dia masuk balik nak baca sujud sawi habis masa jawab dia habis dengan sembahyang kali tu habis. Kemudian daripada salamnya maka tertegak ia daripada sujud. Kalau jangan sujud lah kalau dia tahu pada sekalian surah yang tersebut. Dan apabila sujud dia yakni apabila berkendak sujud orang yang sudah memberi salam dengan lupa tadi jadi kembali dia kepada sujud sawi maka wajib diulangi salamnya. Kemudian dia sujud dia kena ulang balik salam dia. Dan jika datang satu hari dia kita satu membatalkan sembahyang kemudian bersujud dia masuk dalam sujud sawi batal sembahyang batal sembahyang dia dah. Kita tengoklah ya. Dan dahulu daripada salamnya maka batal sembahyangnya. Dia nak masuk sujud sawi tiba-tiba masuk niat balik masuk sembahyang nak buat sujud sawi terbatal sembahyang dia terkeluar angin dan sebagainya. Ataupun sampai musafir tadi tempat dia iqamah ataupun tadi dalam masalah apa tadi nampak air kan bagi orang tayamum. Dan jadilah sembahyang Jumaat itu sembahyang zuhur bertukar jadi kena tambah lagi rakaat sembahyang Jumaat niat Jumaat tiba-tiba habis waktu dia kena bangun balik 2 tambah 2 lagi tukar jadi zuhur balik.